Salam sejahtera, kami dari kumpulan 8 akan membentangkan bahaya agenda tersembunyi New World Order dan One World Order. Kumpulan 8 mempunyai 10 orang ahli yang diketuai oleh Jesse Joseph. Agenda pembentangan ini dimulakan dengan pengenalan dan diikuti dengan sejarah, kronologi New World Order dan One World Order, bagaimana mereka menguasai dunia, kesan kepada ahli New World Order dan One World Order, kesan kepada masyarakat, individu dan negara, agenda Illuminati dan Freemason, dan diakhiri dengan kesimpulan. Terlebih dahulu, kita akan mengenali apakah itu World Order. World Order digunakan secara analitik atau secara perspektif. Kedua-dua penggunaan ini memenuhi tujuan penting dalam memahami realiti kehidupan politik di peringkat global. Secara analitik, catatan dunia merujuk kepada pengaturan kekuasaan dan wewenang yang menyediakan kerangka kerja untuk menjalankan diplomasi dan politik dunia pada skala global. Secara preskriptif pula, tatanan dunia merujuk kepada pengaturan kekuatan dan wewenang pilihan yang berkaitan dengan realisasi nilai-nilai seperti keamanan, pertumbuhan ekonomi dan equity, hak asasi manusia serta kualiti dan kelestarian alam sekitar. Sejarah New World Order dan One World Order ini terbahagi kepada dua, yaitu sejarah istilahnya dan sejarah teori konspirasi. Istilah New World Order dan One World Order telah ditakrifkan oleh banyak pihak sepanjang beberapa tahun yang lampau. Pada abad ke-20, tokoh-tokoh politik termasuklah Woodrow Wilson dan Winston Churchill menggunakan istilah New World Order untuk merujuk kepada era baru dalam sebuah sejarah yang melibatkan perubahan drastik dalam pemikiran politik dunia dan keseimbangan kuasa global selepas Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Seterusnya pada tahun 1940-an pula, H.G. Wells yang merupakan seorang penulis British telah mentakrifkan semula istilah New World Order sebagai penubuhan negara berteknologi dan ekonomi terancang. Langkah progresif beliau dalam memberi definisi baru kepada istilah New World Order ini telah mencuri perhatian golongan sosialis di serata dunia. Sejarah atau titik permulaan teori konspirasi New World Order dan One World Order ini terbahagi kepada dua, yaitu antisemitisme dan penubuhan organisasi konspirasi pinggir yang berpusat di Amerika Syarikat. Antisemitisme ditakrifkan sebagai sebuah sifat permusuhan dan prasangka buruk terhadap kaum Yahudi yang membawa kepada tindakan penindasan terhadap agama, etnik, dan kelompok secara individu maupun besar-besaran. Israelisme British yang diasaskan oleh John Wilson merupakan salah satu gerakan berasaskan agama yang mencetuskan kebencian terhadap wak Yahudi. Pergerakan ini mendorong masyarakat Kristen untuk berhujah bahwa mereka adalah keturunan sebenar Israel atau lebih dikenali sebagai Lost Tribes of Israel dan bukannya Yahudi. Mereka juga mendakwa bahwa agama Yahudi adalah berasaskan kepalsuan dan kejahatan. Usaha ini diteruskan lagi oleh anak didik John Wilson itu sendiri, Edward Hine, yang berjaya membawa ideologi ini ke tahap yang seterusnya dan lebih radikal lagi. Peristiwa ini sampai ke puncaknya apabila muncul sebuah teks antisemitisme yaitu Protocols of the Elders of Zion, yang membincangkan rancangan golongan elit Yahudi untuk penguasaan global, dan hal ini berkait rapat dengan teori konspirasi New World Order. Beralih pula kepada kemungkinan yang lain, teori konspirasi ini juga dipercayai berpunca daripada penubuhan organisasi konspirasi pinggir yang berpusat di Amerika Syarikat. Salah satu organisasi yang paling terkenal ialah John Birch Society, JBS, yang memberi penekanan terhadap pembasmian komunisme di negara itu dengan membuat dakwaan komplot global oleh golongan elit komunis pada tahun 1960-an. Tuntutan ini akhirnya menimbulkan syak wasangka masyarakat terhadap kewujudan sebuah organisasi di belakang tabir yang sebenarnya mengawal masyarakat. Seterusnya, Pat Robertson, individu berpengaruh di Amerika Syarikat ketika itu, telah menerbitkan sebuah buku berjudul The New World Order pada tahun 1991 yang mengukuhkan lagi teori konspirasi ini. Sejak dari itu, kebanyakan peristiwa utama seperti serangan pengganas 9/11 dikaitkan dengan teori konspirasi New World Order atau One World Order. Walaupun segelintir warga Amerika Syarikat meyakini bahwa pengganas menjadi pelaku tunggal dalam tragedi tersebut, ahli teori konspirasi memanfaatkan kesempatan ke atas kegawatan emosi masyarakat untuk terus menyemai kepercayaan konspirasi ini.
Berikut merupakan kronologi ringkas penubuhan New World Order dan One World Order. Pada tahun 1773, Mayer Amstel Rothschild telah melangsungkan pertemuan di kota Frankfurt di Jerman, di mana dia telah mengumpulkan 12 orang daripada sahabatnya yang paling berpengaruh dan meyakinkan mereka bahawa jika mereka semua melonggokkan sumber mereka bersama-sama, mereka akan mampu menguasai dunia. Pada tarikh 1 Mei 1776, Adam Weishaupt yang merupakan profesor hukum kanun di Bavaria, Jerman, telah membentuk sebuah kumpulan rahsia yang disebut Order of the Illuminati. Illuminati berusaha untuk menubuhkan sebuah tata dunia baru atau lebih dikenali sebagai New World Order. Tujuan mereka adalah untuk menghapuskan semua kerajaan yang memerintah, menghapuskan hak pribadi, menghapuskan patriotisme serta menubuhkan kerajaan dunia. Pada Julai 1782 pula, The Order of the Illuminati telah bergabung dengan Freemasonry di Kongres Wilhelmsburg. Kemudian, pada tahun 1785, para pegawai Bavaria telah menemui keberadaan Ordo Illuminati dan menemui detail rancangan revolusi Prancis yang akan datang ketika memeriksa baik seorang pesuruh Illuminati yang bernama Lenzi yang telah mati di panah petir. Manakala, pada tahun 1789, telah terjadinya keganasan di Prancis, iaitu Revolusi Prancis yang telah mengguling kerajaan dan menghilangkan kekristianan daripada bangsa. John Robinson, iaitu profesor sejarah alam di Universiti Edinburgh di Scotland, telah menerbitkan sebuah buku berjudul Proof of a Conspiracy pada tahun 1797, di mana dia menunjukkan bahawa Adam Weishaupt telah berusaha untuk merekrutnya. Dia juga mendedahkan tujuan jahat Illuminati ke seluruh dunia. Manakala, pada tahun 1816, Kongres mengizinkan selama 20 tahun piagam kepada Bank of the United States, iaitu bank pusat pribadi untuk Amerika. Thomas Jefferson telah secara khusus memperingatkan rakyat Amerika terhadap penukaran kekuatan ini adalah untuk mencipta wang kepada kumpulan pribadi yang tidak terpilih dan tidak bertanggungjawab kepada awam. Pada tahun 1821, George W. F. Hegel merumuskan apa yang disebut sebagai dialek Hegelian. Ianya merupakan proses di mana tercapainya tujuan-tujuan Illuminati. Pada tahun 1828 pula, Mayer Amstel Rothschild yang membiayai Illuminati menyatakan dengan menghina kerajaan kebangsaan yang cuba mengatur milik bank antarabangsa. Kemudian, pada tahun 1832, Presiden Amerika Jackson memvetokan rancangan undang-undang untuk mengemaskini piagam Bank of the United States. Karl Marx yang merupakan ahli organisasi Illuminati barisan depan yang dipanggil Liga Keadilan telah menulis Manifesto Komunis pada tahun 1848. Manakala pada tahun 1884, The Fabian Society telah ditubuhkan untuk mempromosikan sosialisme. Pada 5 Februari 1891, Rhodes bergabung dengan kumpulannya dari Oxford dengan tujuan serupa dari Cambridge yang diketuai oleh William Stead, iaitu seorang pembaru sosial. Rhodes dan Stead adalah ahli Circle of Initiate dalaman dari kumpulan rahsia yang mereka tubuhkan. Dari tahun 1909 hingga 1913, Lord Alfred Milner mengorganisasikan Association of Helper ke dalam pelbagai kumpulan meja bulat di tanah jajahan British dan Amerika Syarikat. Dalam tempoh tersebut, Kolonel Edward M. House, penasihat berhampiran Presiden Woodrow Wilson, mempromosikan sosialisme seperti yang diimpikan oleh Karl Marx. 23 Disember 1913, The Federal Reserve telah dicipta. Rancangan pertemuan rahsia pada tahun 1910 di Georgia oleh kelompok banker dan ahli politik termasuk Kolonel House. Ini untuk memindahkan kuasa untuk mencipta wang dari kerajaan Amerika kepada kumpulan banker swasta. Setahun selepas itu, dengan bantuan daripada pemberi modal di New York dan London, V.I. Lenin mampu menggulingkan kerajaan Rusia. Dia juga sempat mengungkapkan mengenai hubungan-hubungan antara kapitalis dan komunisme termuka. 30 Mei 1919, tokoh British dan Amerika membentuk Royal Institute of International Affairs di England dan Institute of International Affairs di Amerika Syarikat dalam sebuah pertemuan yang diatur oleh Colonel House dan dihadiri oleh berbagai sosialis Fabian. 2 tahun setelah itu, Colonel House mereorganisasi Institute of International Affairs kepada Council on Foreign Relations cawangan Amerika.
1932, Margaret Sanger iaitu pengasas American Birth Control League telah menerbitkan Plan for Peace iaitu Rencana Kedamaian. 1933 pula, The Shape of Things to Come oleh H.G. Wells telah diterbitkan. Wells meramalkan Perang Dunia Kedua sekitar itu. Pada tahun 1934, Alice Bailey telah menerbitkan The Externalization of Hierarchy. Ajaran-ajaran Alice Bailey merupakan bentuk asas bagi arus gerakan baru. Dia juga menyatakan bahawa New World Order harus dibina. Akhir sekali, pada tahun 1940, The New World Order diterbitkan oleh Carnegie Endowment for Peace dan mengandungi senarai rujukan Persekutuan Serantau dan Dunia, bersama-sama dengan beberapa rancangan khas untuk tatanan dunia selepas perang. Dalam usaha untuk menguasai dunia, terdapat pelbagai cara dan juga hela yang dilakukan oleh ahli The New World Order demi mencapai matlamat mereka. Salah satu cara yang mereka gunakan ialah melalui pertubuhan dunia. Antara contoh pertubuhan dunia yang kita ketahui dan biasa kita dengar ialah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB, dan juga Bank Dunia. Mereka menggunakan pertubuhan dunia sebagai medium untuk menguasai dunia kerana pertubuhan dunia ini mempunyai impak yang sangat besar terhadap masyarakat dunia. Melalui pertubuhan dunia ini, mereka akan memulakan suatu perang yang mana boleh menyebabkan kucar-kacir dalam sesebuah negara. Sekiranya perang tersebut berjaya berlaku, sudah pasti banyak perbelanjaan yang akan diperuntukkan oleh sesebuah negara itu untuk melakukan pembelian aset dan juga senjata. Dalam masa yang sama, perbelanjaan yang banyak ini juga sangat diperlukan untuk menghentikan konflik serta memulihkan negara. Oleh sebab itu, ekonomi sesebuah negara itu berpotensi menjadi lebih teruk, sehingga kan mereka terpaksa untuk membuat pinjaman di Bank Dunia. Manakala kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Dunia juga akan menjadi lebih tinggi, yang mana membuatkan negara yang berhutang tidak mampu membayar semula hutang itu. Dengan itu, negara yang telah berhutang dengan Bank Dunia dipaksa untuk melakukan segala keputusan yang telah dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu tanpa sebarang bantahan kerana negara tersebut sudah tidak mampu untuk membayar hutang mereka. Manakala rakyat di negara yang telah berhutang ini akan menjadi mangsa kerana segala medium seperti berita, filem dan lagu di negara tersebut akan terus digunakan oleh The New World Order dalam misi mereka untuk menyebarkan agenda mereka tersendiri. Selain itu, The New World Order juga mempunyai kerjasama sulit dengan kumpulan intelektual. Salah satu kumpulan intelektual yang mempunyai hubungan sulit dengan The New World Order ialah Jason Society. Jason Society ini bertujuan untuk menasihati kerajaan Amerika dalam bidang sains dan teknologi. Objektif Jason Society ini kelihatan begitu baik, namun di sebalik objektif mereka tersebut, mereka mempunyai matlamat tersendiri yang mana didalangi oleh gerakan The New World Order. Mereka mempunyai matlamat untuk mengurangkan populasi pendudukan manusia di bumi. Jason Society ini akan berusaha untuk menyebarkan sebanyak mungkin penyakit dan wabak di seluruh dunia. Wabak-wabak tersebut juga dikenali sebagai bioengineered disease ataupun penyakit biokejuruteraan yang dibawa oleh bioengineered pathogen atau lebih dikenali sebagai patogen biokejuruteraan. Penyakit ini sememangnya dicipta dan direka patogennya yang boleh menyebabkan penyakit, dan
Melalui penyebaran wabak tersebut, ramai manusia akan menghidapi penyakit dan membawa kepada angka manusia terkorban akibat penyakit tersebut menjadi sangat besar, sehingga populasi manusia di dunia ini akan berkurang. Dalam masa yang sama, Jason Society ini juga mempunyai usul untuk membina sebuah bandar bawah tanah yang besar. Bandar bawah tanah inilah menjadi tempat perlindungan bagi golongan elit Illuminati, ahli politik serta tentera yang terpilih. Apabila wabak yang mereka cipta telah berjaya tersebar di seluruh dunia, maka bandar bawah tanah tersebut dapat menjamin keselamatan mereka. Setelah itu, The New World Order juga menguasai dunia melalui media massa. Antara media massa yang mereka gunakan ialah berita, internet dan juga radio. Mereka menggunakan media massa kerana medium ini mudah untuk menyebarkan agenda mereka tanpa disedari oleh masyarakat dunia. Selain itu, media massa juga mampu memanipulasi minda masyarakat dunia dengan lebih mudah. Dan akhir sekali, mereka akan menggunakan rancangan hiburan seperti movie, lagu dan juga kartun. Mereka akan menjalankan mind control, iaitu kawalan minda. Seperti mana yang kita ketahui, apabila seseorang itu berada dalam keadaan hipnosis, sudah pasti ia akan menuruti apa sahaja yang dihidangkan oleh mereka. Maka dengan itu, perjalanan mereka akan lebih lancar. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan syarikat yang menguasai media di peringkat dunia adalah terdiri daripada mereka yang berbangsa Yahudi. AOL, Time Warner, Walt Disney Company dan Universal Studio antara syarikat-syarikat gergasi yang berjaya menarik ramai pengguna media. Melalui cara tersebut, mereka dapat berinteraksi dengan kanak-kanak, remaja maupun dewasa. Mereka akan menyiarkan dan memampangkan satu persatu agenda yang dapat merosakkan akhlak serta akidah melalui media tersebut. Perkara yang lebih teruk lagi, apabila mereka turut memasukkan unsur-unsur ketidakwujudan Tuhan di dalam kartun dan juga animasi. Hal ini sememangnya sangat berbahaya bagi masyarakat di dunia. Ia mampu meracuni pemikiran kanak-kanak maupun orang dewasa. Dengan itu, kita harus lebih sedar bahawa terdapat pelbagai cara dan juga hela yang dilakukan oleh ahli The New World Order, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, kerana ianya sangatlah berbahaya apabila kita masih tidak sedar akan cara yang mereka gunakan untuk menyebarkan agenda mereka. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang matlamat dan kesan positif dari apa yang dicapai oleh NWO ataupun New World Order. Seperti yang telah diketahui, NWO ingin menjalankan pemerintahan antarabangsa distopian yang akan memberikan mereka kawalan sepenuhnya ke atas penduduk global. Mereka juga ingin menumpukan semua pemerintahan kepada satu pusat utama. Melalui cara ini, tiada lagi wujud pelbagai kerajaan dan sistem pemerintahan seperti yang dilihat kini. Hal ini membawa maksud bahawa semua kerajaan dan sistem pemerintahan akan digabungkan menjadi satu. Maka, tiada lagi perebutan kuasa-kuasa besar yang menjadi punca utama peperangan dan perpecahan antara manusia. Sejurus dengan itu, pemerintahan NWO juga ingin memastikan orang ramai untuk mengikuti arahan tanpa sebarang bantahan demi mewujudkan suatu kaum manusia yang amat sistematik dan bersatu padu. Seperti yang telah dikaji, pemerintahan New World Order atau One World Order juga lebih menguntungkan diri mereka sendiri dan orang-orang atasan yang telah dipilih mereka dari segi ekonomi dan taraf kehidupan.
Salam sejahtera, nama saya Nur Muhammad Afifi bin Ramoji dari Kumpulan 8. Pada hari ini saya akan membentangkan kebaikan dan keburukan New World Order kepada masyarakat. Kebaikan New World Order kepada masyarakat ialah masyarakat dapat hidup aman dan damai. Hal ini demikian kerana New World Order telah membina pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk menjaga keamanan dunia. Badan pertubuhan ini telah wujud sejak tamatnya Perang Dunia Kedua dan masih wujud pada hari ini. Hasil pertubuhan ini telah menjaga kedamaian dunia agar terhindar daripada berlakunya perang. Keburukan New World Order terhadap masyarakat ialah masyarakat akan jauh daripada agama. Hal ini demikian kerana New World Order mempunyai matlamat, iaitu untuk menjauhkan masyarakat daripada agama, terutama dalam kalangan anak muda. Dengan jauhnya pemikiran masyarakat daripada agama, pertubuhan ini lebih mudah untuk mempengaruhi fikiran masyarakat. Perkara ini dapat dilihat dengan betapa mudahnya masyarakat untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Nordi. Saya Vlarian Anak Bali dan hari ini saya akan membentangkan tentang kesan New World Order dan juga Old World Order terhadap individu. Jadi yang pertama saya akan menerangkan apakah tujuan penubuhan World Order ini. Tujuan penubuhan Old World Order adalah untuk memastikan kesinambungan kuasa politik dan juga ekonomi yang telah memberikan keuntungan yang sangat besar kepada mereka dalam tempoh yang sangat panjang. Manakala untuk New World Order, tujuan penubuhan dia adalah untuk membangunkan One World Government di mana mereka ingin melakukan kawalan yang lengkap, yang ketat dan yang mutlak terhadap manusia. Disebabkan tujuan inilah ianya mendatangkan kesan kepada seseorang individu tersebut. Yang pertama, kita akan lihat dari segi Old World Order. Kesan penubuhan Old World Order ini adalah dia ingin memastikan kesinambungan kuasa politik di mana mereka telah memberi peluang dan ruang kepada generasi baru untuk memimpin negara. Hal ini kita dapat lihat menurut Presiden Joe Biden. Beliau mengatakan bahwa semua generasi baru akan diberi peluang untuk mempelajari benda baru dan diberi peluang untuk memajukan negara dari segi teknologi, ekonomi dan kuasa politik. Contohnya, generasi tersebut akan diberi peluang untuk mempelajari cara membina sebuah kapal terbang yang maju, untuk melatih pasukan elit dalam suatu unit kombat dan juga untuk memutuai misi kapal selam. Akan tetapi, generasi baru ini yang telah diberi peluang tidak akan mendapat kebebasan untuk memimpin negara seperti yang mereka inginkan. Tetapi mereka hendaklah mengikut jejak langkah pemimpin-pemimpin yang lama. Dan pemimpin-pemimpin lama ini mereka hanyalah memberi fokus untuk mendidik ataupun untuk membentuk generasi baru agar kesinambungan kuasa politik ini berterusan. Tetapi mereka tidak akan memperbaiki kesilapan mereka untuk memajukan negara. Jadi, hal ini akan menyebabkan masalah negara, masalah kesilapan yang mereka lakukan akan terus dibawa sampai ke masa yang akan datang. Dan kesan ini akan menyebabkan negara tidak akan maju, malahan masalah makin bertambah. Dan seterusnya, kesan yang seterusnya untuk Old World Order ini adalah seseorang individu tersebut akan mengalami masalah keuangan. Hal ini kita dapat lihat semasa terjadinya ataupun merebaknya wabak COVID-19. Apabila terjadinya krisis COVID-19 di negara kita ataupun di seluruh negara, di mana terpaksa ditutupnya sempadan negara, segala aktiviti terutamanya yang melibatkan ekonomi terpaksa ditangguhkan, ditutup seperti beberapa sektor pekerjaan iaitu kilang, kedai runcit, sekolah, kedai makanan telah ditutup. Disebabkan penutupnya beberapa sektor pekerjaan ini, ianya telah merumitkan bagi seseorang tersebut untuk mencari pendapatan.
Hal ini juga telah menyebabkan penutupan sektor ekonomi ini juga telah menyebabkan nilai mata wang negara jatuh dan ada setengah negara telah dideklarasikan sebagai miskin kerana mereka tidak mampu untuk menampung keperluan rakyat lagi. Jadi disebabkan penutupan sektor ekonomi ini juga ianya telah menyebabkan negara jatuh miskin dan kadar mata wang juga menurun dan disebabkan hal itu ianya telah memberi kesan dari segi nilai pendapatan seseorang tersebut di mana mereka tidak mampu untuk menampung belanja seharian sekaligus telah membebankan individu tersebut. Jadi kita boleh lihat masalah kewangan ini dan juga kesinambungan kuasa politik ini sangat memudarakan kehidupan seseorang individu tersebut. Seterusnya, selain itu kita akan lihat dari segi New World Order. Tujuan New World Order tadi seperti yang telah saya terangkan adalah mereka ingin menakluk ataupun mereka ingin mengawal manusia. Mereka ingin melakukan kawalan yang ketat yang mutlak terhadap manusia. Yang pertama, kita sebagai individu, seseorang individu tersebut tidak akan mendapat kebebasan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, institusi New World Order ini akan melakukan sekatan terhadap bilangan anak bagi setiap keluarga. Melalui sekatan bilangan anak ini, mereka akan mencapai tujuan mereka yang lain, iaitu dapat mengurangkan penduduk dunia sebanyak 5.5 bilion orang. Dan mereka akan menawarkan hak perlindungan kepada manusia tetapi hanya kepada individu yang ingin mengikut perintah mereka saja dan yang layak untuk hidup. Jadi kesan ini adalah kita akan dilayan seperti hamba, kita tidak akan mendapat kebebasan yang kita inginkan. Golongan elit dan juga hamba. Seterusnya yang terakhir adalah individu tersebut dia akan mudah terpengaruh dengan tipu hela. Hal ini kerana tipu hela ini telah dilakukan semenjak seseorang tersebut dari rahim lagi, di mana mereka telah di brainwash ataupun minda mereka telah dikawal. Sebagai contoh kita boleh lihat the Mother of All Mind Control Organization, yang ini merupakan the Tavistock Institute Perhubungan Manusia di London, di mana mereka telah menghasilkan sebuah media cetak dan media elektronik untuk mempengaruhi ramai individu melalui trauma mereka, di mana setiap individu tersebut, sesiapa yang mempunyai trauma hendaklah menerima trauma mereka tanpa sebarang keraguan. Contohnya untuk lebih dalam kepahamannya adalah terdapat 10 juta orang telah menjadi hamba yang dikawal mindanya melalui program kawalan minda tersebut seperti Monarch dan juga MK Ultra. Tambahan pula, menurut Cisco Wheeler, dia ini merupakan bekas ahli Illuminati. Program kawalan minda ini sangat-sangatlah bahaya dan merupakan masalah yang sangat besar. Hal ini kerana apabila setiap orang yang mudah percaya dengan tipu hela kawalan minda ini akan mudah terpengaruh dan mereka juga akan mudah percaya apa yang dikatakan oleh golongan elit ataupun golongan-golongan ahli Illuminati yang memimpin, yang memegang, yang mengasas organisasi New World Order ini. Apabila semua orang percaya dan menurut apa yang mereka inginkan, setiap individu yang lain tu akan ditindas. Akan wujudnya unsur hamba. Akan terwujudnya golongan elit dan juga golongan hamba. Jadi untuk kesimpulannya, ramai rakyat miskin akan ditindas oleh mereka golongan elit. Sekiranya matlamat dan tujuan organisasi ini dicapai dan diserap dalam setiap kepimpinan negara, maka negara tidak akan makin maju, malah ini akan mendatangkan banyak masalah. Banyak masalah seperti yang telah saya huraikan tadi, kesan dari terutamanya kepada kita yang individu, terutamanya kepada seseorang individu tersebut, ia akan mendatangkan masalah yang sangat besar dan mendalam terhadap kita. Jadi itu saja
pembentangan saya untuk kesan New World Order dan juga Old World Order ini terhadap individu. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita akan membincangkan kesan-kesan New World Order kepada negara. New World Order dapat memberikan kesan yang baik maupun buruk kepada sesebuah negara. Antara kesan New World Order dan teori konspirasi kepada sesebuah negara ialah mengganggu keamanan dan ketentrapan negara. Hal ini berlaku karena New World Order mempunyai tujuan untuk memperkenalkan sistem pentadbiran yang baru yang dikawal oleh satu organisasi sahaja. Dan ini sudah tentu akan bertentangan dengan sistem pentadbiran yang sedia ada dalam sesebuah negara. Masyarakat yang terbiasa dengan sistem pentadbiran negara mereka akan memberontak dan hal ini akan menyebabkan huru-hara dalam negara. Perkara ini akan lebih teruk kerana pentadbiran organisasi ini lebih cenderung ke arah aksi-aksi penyembahan atau ritual Illuminati yang semestinya dapat tentangan yang besar daripada masyarakat yang mempunyai pegangan agama masing-masing. Selain itu, kesan lain kepada negara yang akan timbul melalui New World Order atau teori konspirasi ialah sejarah dalam sesebuah negara akan diputar belikkan. Teori-teori konspirasi ini terkenal dengan idea-idea yang kononnya fakta yang tercatat dalam buku ataupun manuskrip sejarah adalah salah dan tidak tepat. Organisasi ini gemar untuk memutarbalikkan fakta dalam sejarah dengan tujuan untuk memecah belahkan rakyat dan mengelirukan pemikiran manusia. Hal ini menjadi lebih teruk kerana teori konspirasi tentang rancangan-rancangan jahat manusia elit sangat mudah menarik perhatian ramai. Malahan, lebih ramai manusia pada hari ini percayakan kabar angin dan fitnah berbanding fakta-fakta sahih. Seterusnya, selain daripada kesan buruk yang dapat ditimbulkan melalui New World Order, terdapat juga kesan baik jika dilihat dari perspektif yang berlainan. Antara kesan baik daripada agenda New World Order ialah dapat menstabilkan ekonomi di seluruh dunia. Jika agenda New World Order diperkenalkan yang mempunyai matlamat untuk menyatukan seluruh negara di bawah satu sistem pentadbiran sahaja, sudah semestinya ekonomi dunia dapat dikawal dengan baik dan kestabilan ekonomi dapat dicapai. Hal ini dapat merapatkan jurang ekonomi bagi negara-negara miskin dan negara-negara kaya. Perbezaan mata wang juga dapat diselesaikan dengan pengenalan mata wang baru yang sama bagi seluruh negara. Langkah-langkah untuk menstabilkan ekonomi juga mudah dilakukan kerana ekonomi di seluruh dunia dikawal oleh satu organisasi sahaja. Apa itu Illuminati? Illuminati merupakan nama yang merujuk pada beberapa kumpulan. Pada awalnya, istilah itu merujuk secara khusus kepada sebuah pertubuhan masyarakat rahasia di Bavaria yang ditubuhkan pada 1 Mei 1776 semasa zaman penjaraan. Di zaman moden ini, ia digunakan untuk merujuk kepada organisasi yang diiktiraf persenggolan yang bertindak sebagai bayang-bayang kuasa di balik takhta, dipercayai mengendalikan urusan dunia melalui kerajaan dan franchise syarikat hari ini, biasanya sebagai inkarnasi moden atau kelanjutan dari Bavarian Illuminati. Dalam konteks ini, Illuminati sering digunakan dalam rujukan suatu tata dunia baru atau dalam bahasa Inggris New World Order. Banyak teori konspirasi percaya bahawa Illuminati adalah dalang di sebalik peristiwa-peristiwa yang akan mendorong pembentukan tatanan tersebut. Saya ada menyebut zaman penjaraan. Zaman penjaraan atau zaman kesudaran merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan satu fasa dalam kebudayaan hidup dan falsafah barat yang berpusat pada abad ke-18. Sejarah Illuminati. Gerakan ini ditubuhkan pada 1 Mei 1776 di Ingolstadt oleh Yesuit. Gerakan terdiri daripada free thinkers sebagai sebuah cawangan daripada penjaraan. Illuminati sebelumnya bernama Perfectibilis didirikan oleh Adam Weishaupt, seorang keturunan Yahudi yang lahir dan membesar di Ingolstadt. Memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang Jesuit yang lalu menjadi seorang pendeta Katolik dan seterusnya
mengorganisasi House of Rothschild. Illuminatus adalah orang-orang yang mencari jawaban apa yang disebut agama sebagai misteri Tuhan. Menurut mereka, dengan ilmu pengetahuan tidak ada lagi misteri Tuhan, semua ada jawabannya. Illuminati kemudian bergerak dari bawah tanah sebagai sebuah kelompok rahasia yang paling dicari oleh gereja. Para ahli Illuminati yang melarikan diri kemudian bertemu dengan kelompok rahasia lainnya, yaitu kelompok ahli batu yang bernama Freemasonry, atau lebih sering disebut sebagai kelompok Mason. Perkembangan Illuminati dan kaitannya dengan New World Order. Sejak bergabung dengan organisasi Freemasonry, Illuminati menjadi semakin kuat karena dibantu oleh jaringan organisasi Freemasonry yang tidak menyadari telah dijadikan alat transportasi aman oleh Illuminati. Illuminati, sebuah organisasi antara bangsa misteri yang terdiri daripada elit politik dan sosial terkemuka di dunia, mengawal kerja-kerja seluruh dunia di belakang tabir. Ini adalah teori konspirasi yang paling terkenal di dunia mengenai New World Order. Dipercayai bahwa Illuminati beroperasi dalam pelbagai bidang seperti parti politik, hal-hal ketenteraan, keuangan dan media massa, dan mengawal proses sejarah seluruh dunia. Matlamat utama adalah untuk mewujudkan New World Order. Tiada siapa yang boleh membuktikannya, tetapi ramai orang percaya. Sebagai contoh, internet merupakan tempat penyebaran berita-berita yang telah dirancang oleh New Order. Sasaran utama adalah kaum muda yang mudah terperdaya. Pada masa kini juga, teori konspirasi cukup untuk mempengaruhi politik dan juga perkembangan politik. Freemason, pertubuhan rahasia yang ditaja oleh Yahudi yang bertujuan bagi menguasai bangsa lain untuk menegakkan kekuasaan dan kerajaan Zionis Yahudi. Maksud Freemasonry pula, free bermaksud bebas, tidak terikat oleh apa-apa jua pun. Mason, pekerja secara umum dan pekerja mendiri rumah batu. Re, menunjukkan nisbah kepada jabatan atau pekerjaan. Gabungan ketiga-tiga bahagian dalam perkataan Freemasonry, jelaslah bahawa pertubuhan ini memberi maksud perkumpulan para pembina rumah atau tukang-tukang bina rumah batu yang bebas, tidak terikat dengan apa-apa jua ikatan atau persatuan. Namun begitu, pertubuhan Freemason yang kini menjadi perbualan hangat di masa kini berbeza dari apa yang telah dinyatakan. Freemason kini membawa slogan kebebasan, persaudaraan, dan persamaan. Aktiviti Freemason berdasarkan kitab suci Yahudi dan berusaha untuk mempertahankan kepentingan mereka dan memulihkan kerajaan Yahuza atau buruh Yahudi yang menakluki seluruh dunia. Pada mulanya, rancangan ini dirahsiakan dalam kitab Talmud dan protokol. Rhetoric Club dan Lions Club diasaskan secara rahsia oleh paderi Zionis antarabangsa untuk menggerakkan agenda baharu selain meneruskan gerakan Freemason. Terdapat 3 peringkat perkembangan Freemason. Peringkat pertama, awal abad pertama Masihi ketika Raja Herodes II memerintah Bani Israel. Raja Herodes II dan pengikutnya membentuk pakatan rahsia untuk memusnahkan agama Kristen dan pengikut agama Kristen. Pakatan rahsia ini diketuai oleh Herodes sendiri dan dirujuk sebagai kuasa tersembunyi. Kemudian pada 10 Ogos 43 Masihi, pertemuan pertama diadakan di Istana Raja secara rahsia. Sesiapa sahaja yang menyertai pergerakan pakatan kekuatan rahsia ini mesti mengangkat sumpah taat setia. Selepas pertemuan awal mengadakan pertemuan dipanggil Rumah Hantu Jerusalem. Kemudian peringkat kedua pada tahun 55 Masihi, Perikatan Kuasa Rahsia memaksa orang Kristen meninggalkan agama mereka. Seorang Yahudi yang bernama Paul cuba menggunakan cara dalaman untuk menghancurkan agama Islam dan Kristen, lebih dikenali dengan nama Pakatan Kekuatan Rahsia, yang berperanan mempertahankan bangsa dan agama Yahudi serta menentang rakyat-rakyat yang memeluk
agama Islam dan Kristen termasuk penganut agama-agama ini. Agama Islam dan Kristen dianggap saingan yang perlu ditentang sepenuhnya terhadap agama Yahudi. Bagi peringkat yang terakhir, peringkat ketiga bermula pada tahun 1770 Masihi, Protokol Zionis adalah master plan untuk orang Yahudi menguasai dunia, khususnya negara umat Islam. Kelompok Cahaya Wujud disusun oleh Adam Weishaupt untuk menubuhkan kerajaan dunia yang dipimpin oleh golongan intelektual Yahudi. Kelompok cahaya ini merekrut Albert Pike dan ditugaskan untuk mengkaji rancangan yang telah dibuat oleh Adam Weishaupt. Albert Pike pula melaksanakan rancangan baru. Apa yang dirancang oleh gerakan Freemason di atas terbukti berjaya sehingga ke hari ini. Sekarang, bagaimana mahu menjadi ahli Freemason? Tidak semua dibenarkan menjadi ahli Freemasonry. Organisasi membenarkan keahlian hanya kepada yang bebas, bukan hamba, berakhlak mulia, intelektual, sanggup menyokong kebaikan, mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, sama ada dalam bidang politik, ekonomi, atau sosial, pengetahuan yang luas dan pengaruh tempatan. Sebelum menjadi ahli, angkat sumpah perlu dilakukan di rumah hantu untuk merahasiakan maklumat mengenai aktiviti dan pergerakan Freemasonry. Jika rahsia itu terbongkar, ahli tersebut akan dibunuh. Ahli Freemason dikelaskan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama dibahagikan lagi ke 33 peringkat. Prestasi mereka akan dinilai oleh pihak pengurusan. Ciri-ciri untuk naik ke peringkat seterusnya: jauh dari ajaran, tidak suka menghayati agama, tidak beretika, tidak mempunyai semangat patriotisme, membenci adat dan tradisi bangsanya sendiri. Peringkat kedua, setiap ahli di peringkat ini dipanggil saudara. Ketua rumah hantu digelar saudara agong. Semua ahli di peringkat ini adalah Yahudi. Ajaran tentang penghormatan kepada orang Yahudi, pembinaan semula Haikal Sulaiman, kuasa Yahudi ke atas Palestina. Dan akhir sekali, peringkat ketiga, Freemason Universal adalah peringkat tertinggi. Semua ahlinya adalah orang Yahudi yang bijak, radikal, dan sangat Yahudi. Ahli-ahlinya termasuk ketua-ketua rumah hantu. Rumah hantu tersebut kini terletak di New York. Ahli ini memainkan peranan memerintah dan merancang perkara jahat di seluruh dunia dengan segala cara supaya rakyat sesetengah negara memberontak, khianat, dan huru-hara. Itu sahaja dari saya mengenai Freemason. Kesimpulannya, semua masalah ini bukanlah masalah yang baru. Sejak berpuluh, malah mungkin beratus tahun, teori konspirasi tentang rancangan-rancangan jahat manusia elit sangat mudah menangkap perhatian ramai. Akan tetapi, tidak semua teori konspirasi yang sering dikemukakan dapat memuaskan semua pihak dan dipercayai rekaan semata-mata. Namun, kadang-kadang sebuah kebenaran tidak dapat disangkal apabila satu persatu teori ini benar-benar berlaku. Para pemeluk konspirasi mempercayai bahwa dunia akan dikuasai oleh satu pemerintah yang menjanjikan perdamaian dunia, penghapusan perang, serta konflik politik. Meskipun dapat disetujui bahwa manusia memerlukan harapan dan ketenangan dalam hidup ini, tetapi harapan dan ketenangan semuanya datang daripada Tuhan dan bukannya pemerintah yang ada di dunia. Menerima dan mengakui tatanan dunia baru bukan tanpa kelemahannya, yakni bahwa tidak ada satupun pemerintahan yang dapat menyajikan harapan serta damai senantiasa bagi umat manusia. Manusia membuktikan berulang kali bahwa kerajaan global tidak dapat bertahan kerana akan selalu dinodai oleh keserakahan, korupsi, dan nafsu berkuasa. Kita sebagai rakyat Malaysia yang memegang rukun negara pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, mesti meletakkan Tuhan yang berkuasa di atas buminya. Pemerintahan di muka bumi ini mesti dikembalikan kepada Tuhan, iaitu dengan melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan olehnya. Itu saja dari kumpulan 8. Sekian, terima kasih.